Baginda Nabi SAW membantu, berkhidmat, menguruskan urusan keluarganya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Sama-sama kita aminkan doa yang dititipkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan pastinya kita di rumah juga sentiasa berdoa agar keadaan ini kembali pulih seperti biasa, keadaan pandemik COVID-19 ini lenyap di seluruh negara, terutama sekali di Malaysia, kerana keperitan yang kita alami bagi setengah individu itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pastinya anda kita harapkan berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan hari ini akan bertemankan saya berdua, saya Anim Izzati Rizki dan saya Ali Iskandar untuk siaran 7 April 2020 bersamaan 13 Syakban 1441 Hijrah. Dalam kita menghitung hari-hari bila PKP akan selesai, kita juga menghitung Ramadan akan bermula. Betul. Jadi sementara kita menantikan Ramadan ini, kita seharusnya menjaga diri kita supaya apa yang kita lakukan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, banyak perkara yang bermanfaat sebenarnya kita boleh lakukan. Aktiviti bersama keluarga, beriadah di dalam rumah, termasuklah beribadah tertentu. Sekarang ini dengan adanya media sosial ni, banyak perkara juga kita boleh lakukan. Ada ceramah secara online, belajar mengaji secara online. Betul. Kan? Macam-macam lagi. Jadi seronok sebenarnya. Bukannya setakat tunggu istilah sekarang apa, pisang di rumah kan. Tidaklah sampai begitu sekali. Maksudnya kita boleh melakukan pelbagai aktiviti. Dan pada masa yang sama, kita nak ucapkan selamat pagi kepada Haji Saleh, Lee dan juga Surjit. Ya, betul. Yang pasti nama baru. Nama baru. Yang disebut selain daripada Makcik Kia. Ya. Walau bagaimanapun, kita harapkan setiap individu lah pastinya terus kuat, tabah. Lagi 17 hari, 16 hari lebih kurang kita akan menjalani ibadah puasa. Bagi umat Islam, pastinya persiapan telah pun dilakukan sedikit sebanyak mengganti puasa. Dan mungkin kita dah boleh berlatih lah, kalau tak ada apa yang nak digantikan pun boleh berlatih sekarang ni puasa sunat. Tinggal 2 minggu sahaja lagi untuk anda mengambil masa ini, untuk sama-sama kita gunakan masa yang terbaik. Ini adalah masa yang terbaik untuk puasa sebenarnya. Betul. Kan? Istilah dalam tempoh fasa PKP ni, istilah tak sempat tu dah tak boleh pakai. Betul, banyak masa. Banyak sangat masa. Maaflah saya tak sempat. Memang tak ada masa untuk kita tak sempat, sebab memang sempat insya-Allah. Jadi kalau boleh selepas selesainya, mudah-mudahan secepat yang mungkin
pandemik COVID-19 ini dan juga PKP ini, harapnya tidak perlu dilanjutkan. Banyak perkara baru kita belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang sikap kita dalam mendapati sesuatu, dan barangkali ada norma baru juga yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Sebelum ini digembar-gemburkan tentang situasi kewangan, kan, macam-macam, dan dengan pakej PHT yang diberikan oleh kerajaan, bagaimana kita menguruskan kewangan dengan berdisiplin. Betul, tepat sekali. Sebenarnya dalam sedar ataupun tidak, kita sekarang ni sedang mengajar diri kita bagaimana untuk terima segala apa yang terjadi dan bagaimana untuk kita aturkan strategi perancangan kewangan kita, kan, dalam tidak sedar. Sebab dalam sekarang ini keadaan orang yang kaya pun dia akan rasa terkesan, keadaan orang yang miskin pun pastinya lagilah rasa terkesan. Jadi bagaimana yang tengah-tengah pun terkesan. Maknanya bagaimana anda untuk merancang kewangan, itu yang paling penting sekali. Lebih lagi sekarang ni kita nak menjalani ibadah puasa dan juga raya, dan juga kalau anda mengambil yang dari sudut positifnya, ini mungkin masa untuk kita berjimat. Itulah, walaupun disebut begitu kan, dengan segala peruntukan diberikan, boleh ambil duit KWSP akaun 2, 500, kemudian dapatnya BPN. Pada masa kita ni tidak putus-putus menggunakan peranti ni sehari semalam. Betul. Ataupun boleh dikatakan hampir 24 jam, waktu tidur je kita tak gunakan. Jadi antara perkara yang kita ikuti ataupun kita nak tahu apa yang sedang sale dalam portal-portal jualan online, itulah dia. Itu paling bahaya sekali. Itu paling bahaya sebenarnya, sebab sekarang ni banyaknya jualan murah secara dalam talian ni kan. Jadi segala duit yang masuk tu harap tidaklah masuk ke arah lain secara tidak terurus. Betul. Dan untuk anda, untuk bagi sedikitlah kata-kata mengelakkan diri anda daripada terus membeli. Sekarang ni dah berlonggok-longgok barangan di syarikat pengeposan, kan, kerana tidak cukup individu untuk menghantar, tak cukup pekerja untuk hantar. Jadi kalau anda beli hari ini mungkin lambat lagi dapat. Untuk elakkanlah kita daripada terus. Jadi elok jangan beli lagi lah. Elok jangan beli lagi lah, senang kita. Simpan duit lah. Dengan adanya moratorium lagi yang boleh kita jimat duit kita untuk bayar sewa rumah, kereta dan sebagainya, apa saja pinjaman yang kita bayar setiap bulan. Jadi sebenarnya ada penjimatan yang banyak dan kita pun tak boleh bergerak banyak sangat. Betul. Kan, tak boleh pergi berlibur, melancong dan sebagainya. Kita hanya keluar untuk beli barang keperluan. Dan juga minyak pun harganya rendah. Dan kita isi minyak penuh pun kita tak pergi mana-mana. Ya, setakat PKP sampai sekarang saya belum isi minyak lagi. Belum lagi ya? Belum merasai harga turun lagi. Belum lagi. Itulah dia. Masih lagi ada sikit dalam tangki lah. Bertahan. Genap seminggu kita PKP fasa kedua ya. Telah pun dilaksanakan. Jadi hari ini sebenarnya dah banyak kereta saya pergi kerja tadi. Itulah dia. Saya pun perasan juga. Jadi kita ingin sekali lagi mengingatkan anda, stay home, kekal berada di rumah untuk kita sama-sama meraih kejayaan bagi PKP fasa kedua pula. Okey, kita terus dengan perkongsian di Dada Akhbar hari ini seperti biasa. Ini berita gembira kepada golongan PKS dan juga industri mikro. Buka hadapan dalam berita harian, tambahan 10 bilion ringgit untuk PKS. Pakej prihatin tambahan ini yang diumumkan semalam pada jam 4 petang oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diharapkan dapat membantu meringankan beban kewangan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan seterusnya menjamin 2/3 daripada jumlah pekerja di negara ini terus mendapat pekerjaan. Jadi kita bercakap tentang peratusan yang signifikan dalam KDNK negara ini. Jadi antara peruntukannya adalah 7.9 bilion tambahan bagi program subsidi upah. Kemudian 2.1 bilion ringgit peruntukan bagi geran khas RM3,000 untuk hampir 700,000 syarikat mikro yang layak. Perinciannya banyak di muka 1, muka 2, 3, 4 sampai ke 5. Yang menariknya muka surat 5 ni ada pecahan ataupun ada infografik tentang Haji Saleh yang meniaga Mikolog, kemudian Lee yang menguruskan perniagaan salon kecantikan, kemudian syarikat Surjit Kaur. Ini syarikat apa ni? Tapi anda boleh lihatlah grafik tu. Sangat menarik lah. Ya, okey. Dan dari segi pengecualiannya, tangguhan cukai dan macam-macam lagi, termasuklah pinjaman dan juga subsidi upah yang diberikan. Anda bolehlah merujuk. Ini barangkali mungkin bukan bisnes anda, tetapi anda boleh sedikit sebanyak merujuk kepada apa yang digambarkan. Mungkin kategori-kategorinya lah kan, ya, merangkumi kategori yang berdekatan dengan contoh yang diberikan. Ya. Okey, itu antaranya di dalam berita harian. Dan NST juga kalau boleh kita kongsikan sedikit muka hadapannya extra 10 bilion ringgit for SMEs. Jadi pertambahan 10 bilion daripada pakej rancangan asal, pakej prihatin asal. Dan untuk memudahkan anda memahami,
Di muka surat 6 ada posternya Priority Package for SMEs Additional Measures. Jadi dipermudahkan juga. Juga menggunakan karakter-karakter seperti Lee Beauty Salon, Haji Saleh Mikolog dan syarikat Surjit Kaur. Ini syarikat perabot kecil-kecilan. Ya, dengan 15 pekerja dan sebagainya. Bolehlah dirujuk untuk memahami lebih lanjut. Okey, itu di NST. Okey, di harian Metro pula, kalau kita tahu keadaan COVID-19 ini sebelum ini hanyalah dari manusia kepada manusia dan tidak melibatkan haiwan, dan semalam cerita ini mendapat perhatian apabila harimau Melaya betina dijangkiti COVID-19 daripada penjaga zoo. Halaman 23 di harian Metro, harimau Melaya betina berusia 4 tahun yang ditempatkan di Zoo The Bronx dekat sini disahkan positif COVID-19. BBC News melaporkan keputusan ujian terhadap harimau itu disahkan Perkhidmatan Makmal Veterina Kebangsaan di Loa, dan haiwan itu diberi nama Nadia dan dipercayai mendapat jangkitan virus terbabit daripada penjaga di zoo berkenaan. Nadia bersama harimau Amur, Siberia betina, Azul, antara 2 harimau dan 3 singa Afrika mengalami batuk kering dan semuanya dijangka pulih. Harimau itu kelihatan hilang selera makan. Ini antara simptom-simptom terhadap haiwan, ya. Tetapi keadaannya nampak baik. Peka masih berinteraksi dengan penjaga zoo. Jadi mereka melakukan ujian terhadap Nadia dengan berhati-hati memastikan sebarang maklumat diperoleh mengenai COVID-19 ini dan yang menyumbang kepada pemahaman berterusan mengenai wabak itu di seluruh dunia. Ya, ini juga memberi peringatan kepada pemilik-pemilik haiwan peliharaan di Malaysia juga, ya. Untuk sentiasa mengamalkan kebersihan, ya, bukan sahaja kebersihan diri tapi juga kebersihan haiwan peliharaan. Ya, mula-mula yang mengejutkan sebab disebut harimau Melaya. Betul. Tapi di New York lah. Di New York lah, bukan di sini. Di The Bronx. Okay. Baik, dan sambil-sambil kita bercerita tentang apa yang berlaku sepanjang PKP ini, antara lain kami nak kongsikan bingkisan tentang pemantauan sempadan negeri Terengganu dan Kelantan dalam berhadapan dengan pergerakan yang dikawal oleh PDRM dan juga dengan bantuan Angkatan Tentera Malaysia. Mari kita saksikan. Mari putuskan rangkaian COVID-19. Memasuki hari ke-21, Angkatan Tentera Malaysia (ATM) masih kekal komited menjalankan tugas bersama PDRM demi keselamatan bersama. Seramai 867 anggota pasukan tentera darat di bawah naungan Markas 8 Brigade dipertanggungjawabkan untuk pengawalan di sekitar Kelantan dan Terengganu. Pasukan saya sentiasa siap siaga. Mereka 9 masa, 24 jam sehari, 7 hari seminggu melaksanakan tugas ini tanpa henti. InsyaAllah keadaan keselamatan di sempadan itu dalam keadaan baik dan terkawal. Stay healthy, protect yourself. Ya, kekalkan kesihatan yang baik dan lindungi diri masing-masing. Justru, sebagai langkah pencegahan jangkitan COVID-19 terhadap para petugas, satu inisiatif telah diambil oleh Batalion ke-16 Regimen Askar Melayu Diraja dengan mencipta pondok stesen Nyah Cemar. Antara tujuan pondok ini dibina adalah bagi menjamin kebersihan para petugas dalam mencegah sebarang jangkitan. Pondok ini juga ditempatkan di 2 buah lokasi penginapan anggota bertugas yang menjaga sekatan jalan raya di Machang dan Gua Musang. Hanya dengan perbelanjaan tidak melebihi RM300, ia mengambil masa hanya 2 hari untuk didirikan. Di samping itu, sebanyak 200 liter pembasmi kuman turut disembur melalui paip yang dicipta. Setiap proses yang dilakukan ini hanya mengambil masa 15 minit. Mereka bekerja untuk kita. Kita duduklah di rumah dan patuhlah pada arahan yang telah dikeluarkan. Baik, kita ucapkan selamat bertugas dan bertugas dengan sebaik-baiknya kepada Barisan Hadapan
yang memastikan segala-galanya berada dalam keadaan terkawal. Okey, kita nak bercerita tentang situasi ataupun impak pandemik COVID-19 ini terhadap Malaysia dari aspek ekonomi. Sebab itulah pakej rangsangan prihatin ini digubal, kemudian dilaksanakan dan diberikan suntikan secara berperingkat-peringkat. Cuma kita nak tahu dari perspektif para akademik bagaimana situasi ini dilihat dan apa jangkaan pada masa akan datang dan sebagainya. Kita nak bersama dengan Profesor Dr. Mahendran Sanggaranai, pakar data sains dan statistik dari Monash University di talian video sekarang. Hello, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Ya, Prof, apa khabar? Khabar baik. Ya, Prof, Bagaimana? terima kasih yang sudi bersama dengan kami. Prof, secara umumnya bagaimana Prof melihat situasi pandemik COVID-19 ini terhadap ekonomi Malaysia? Dari segi ekonomi, COVID-19 ada dua kesan. Satu ialah ia menjejaskan supply chain, supply side lah, rantaian supply bagi barang-barang dan services. And di sini, kerana supply chain is disrupted, we will see that the supply of goods and services are impacted lah. Dari segi negatif, ia akan barang-barang dan services akan berkurangan. That's number one. Number two ialah kerana kebanyakan dalam COVID-19 kita ada movement control order. Yeah. And we see that kebanyakan orang cannot go to work. Pendapatan pun dah menurun. So ini akan ada kesan negatif kepada demand side, kerana people cannot buy things. And the third aspect is also on the supply side is that kebanyakan pendapatan pekerja is turun, dan also pendapatan untuk firma-firma kecil dan mikro also turun. So kerana mereka kebanyakan depend dengan demand dan supply chain, kebanyakan akan menggulung tirai, close shop. So dari segi demand side dan supply side kita tengok penurunan, and this akan ada impact kepada ekonomi, pendapatan ekonomi, particularly the GDP. So Okey, jadi disebutkan ini kesan kerana permintaan terkesan kerana orang tak boleh keluar untuk beli barangan, kemudian pembekalan juga terkesan kerana situasi sekatan bukannya dalam negara tapi juga di luar. Ada satu artikel yang menyebutkan, Prof dia menyebutkan Malaysia ini tidak boleh lari daripada recession. Jadi setakat ini sejauh mana kebenaran ini ada, ataupun adakah secara perlahan-lahan sebenarnya kita boleh keluar ataupun tidak langsung terjerumus dalam recession? Dari segi global, Malaysia is open economy, depend dengan negara-negara lain. If you see developed economy semua dalam keadaan recession. So definitely kita akan will be impacted by the recession. But in spite of the recession, I think the government has put in stimulus package to stimulate domestic demand. So last week, minggu dulu dan semalam the Prime Minister announced a stimulus package untuk stimulate domestic consumption. So if the domestic consumption dengan support bagi micro dan small medium businesses, I think for next 3 to 6 months we can maintain the economy, kerana we can help overcome some of the supply side and also the demand side. So tapi not just Malaysia yang ada stimulus package. Kebanyakan negara-negara lain pun introduce stimulus package untuk overcome the supply chain problem dan demand side. Yeah. Prof, definitely, I think in terms of global recession, I think we are moving in that direction. Tapi the stimulus package may be an important shock absorber to for a short while keep us from the recession. Baik, kita bercakap tentang pakej rangsangan ekonomi, pakej prihatin ini yang bertujuan untuk meredamkan keadaan, to cushion the impact of this pandemic.
kita bercakap juga tentang krisis kesihatan ini dan barangkali analisis lebih menjurus kepada ekonomi semata-mata. Dari segi sains dan teknologi, barangkali ada perkara yang boleh kita maklumkan juga kepada publik, kepada umum. Apa yang sedang dilakukan untuk mengawal atau mengendalikan situasi pandemik ini, Prof? Sains dan teknologi boleh mencari beberapa solution bagi health pandemic ini. Yang pertama ialah teknologi maklumat, big data dan lain-lain boleh help untuk contact tracing dan monitoring masyarakat yang menjangkiti COVID-19. So, teknologi ini important kerana ia adalah early warning system untuk orang-orang lain untuk memberi mereka informasi dan berwas-was tentang jangkitan dekat lokaliti mereka. So sekarang we already have the technology maklumat. Yang kedua ialah keseluruhan dunia we see that banyak scientific discoveries and scientific work is going on seperti gene editing, seperti high computing dan big data untuk mencari vaksin dan ubat-ubat and drugs yang akan address this COVID-19, you see. So that is dari segi science and technology. So kalau if we are able to discover a vaccine atau ubat-ubat, then sentiments akan berubah. So sentiments and then you see that the recovery could be a V-shaped recovery atau tapi it depends very much on how long. Based on analysis, ada yang cakap, that maybe 6 months to 18 months. Kerana vaccine takes a long time. Tapi intensive work, scientific analysis is going on. So that is why science and technology is very, very important. A lot more investment, kena menuju kepada penyelidikan dalam science dan discovery. Prof, kalau bolehlah saya nak tahu sebagai seorang ahli akademik dan juga penganalisis pakar data, sains dan statistik ni, setakat ini Malaysia berada di mana dari segi keupayaan untuk data mining ataupun perolehan daripada big data ni bila bercakap tentang pengurusan krisis ini? Ya, kita ada banyak specialist di sini kerana if you go back to 30 tahun dulu kita ada multimedia super corridor. The last 30 years kita dah invest banyak dalam digital technology. Di sini it's very important kerana 2 tahun lalu we launch itu Industry 4.0 plan. Dalam Industry 4.0 plan kita ada beberapa investment dalam teknologi yang canggih, such as smart technology, AI. smart manufacturing, automation, AI, data science. Ini very important kerana teknologi ini boleh berubah kita punya labor force. Dulu Malaysian labor force is very labor intensive, tapi dengan teknologi yang canggih ini kita will become more automated dan factory kita boleh work almost 24/7. Lagi we see that not only kilang-kilang yang besar and firma yang besar, tapi firma-firma yang kecil dan mikro pun boleh menggunakan teknologi maklumat untuk expand dia punya market dan also introduce produk-produk yang lebih canggih dan tailor-made untuk masyarakat. So I think crisis ini adalah blessing in disguise in the sense that dia akan force firms dan government untuk menintensifikasikan digital economy. And I think by the time kita come out of this crisis, I think kita punya supply chain dengan digital economy akan lebih kukuh. Baik. Dan selain itu pengusaha SME ataupun PKS juga boleh mula untuk belajar tentang mendigitalkan bisnes mereka, ya, Prof? Definitely, yeah. Baik, Prof, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Thank you. Stay safe. Terima kasih.
Thank you. Stay safe too. Okey, Profesor Dr. Mahendran Sanggara Nair, pakar data sains dan statistik dari Monash University, berikan pandangan dan fikiran tentang situasi ini. Jadi ini antara kesempatan ya dalam tempoh PKP ini tidak dapat ke mana-mana. Kelompok yang berniaga terutamanya PKS dan juga perniagaan mikro barangkali boleh mengambil kesempatan berada di rumah untuk pelajari bagaimana mendigitalkan ekonomi, sebab ini boleh memberi manfaat kepada kita selepas pandemik COVID-19 ini berjaya dikawal untuk terus merancangkan bisnes anda. Kita bersama dengan tetamu kehormat kita selepas ini, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Azmin Ali akan bersama kita untuk bincang lebih lanjut tentang situasi ini dan berkaitan dengan ekonomi, termasuklah pakej rancangan tambahan yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Dan sebelum itu kita bersama dengan Anim yang akan berbincang atau bersembang dengan seorang rakyat Malaysia yang berada di Texas, Amerika Syarikat. Apa perkhabaran di sana selepas ini dalam Malaysia hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Sentiasa kita berdoa, sentiasa kita jangan putus untuk doa kerana keadaan ini hanya perlukan doa kita untuk sentiasa kekal berada dalam keadaan tabah dan kuat menghadapi pandemik COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan terus mengambil tahu ataupun mendengar kabar daripada rakan kita ni, Siti Zainun Muhammad Yunus yang kini berada di Texas, Amerika Syarikat. Dalam kita menghadapi keadaan yang sedikit baik di Malaysia kerana keadaan lengkok ataupun statistik itu mendata apabila di Malaysia, tetapi di Amerika Syarikat lebih 300,000 yang telah pun dijangkiti COVID-19 ni. Jadi terus bersama dengan Siti Zainun Muhammad Yunus, rakyat Malaysia yang kini berada di Texas, Amerika Syarikat. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini saya boleh panggil Puan Siti ataupun Puan Zainun? Boleh. Boleh ya? Okey, jadi Puan Siti, bagaimana keadaan di sana? Sebelum tu, sekarang jam berapa di sana? Sekarang kami pukul 7.28 malam. Okey, jadi macam mana? Maghrib lah. Maghrib lah ya. Keadaan di sana bagaimana? Difahamkan berlaku juga perintah kawalan pergerakan, namun pelaksanaannya agak berbeza dengan di Malaysia. Mungkin boleh sedikit kongsi. Ya, betul. Di sini walaupun dipanggil shelter in place, tapi kami boleh pergi beriadah macam bicycle, jogging, or running. Tetapi to make sure you have your social distance. That's what they mean. Tapi and then it's not tak berapa seketat di Malaysia. Tapi kami, masih bebas pergi ke shopping. Cuma restoran di sini ditutup, cuma for take out. Tapi kedai-kedai lain masih dibuka dan kami masih boleh pergi shopping kalau just when we need it. Maknanya kalau keluar dari pintu rumah tu tidaklah kata ada polis ataupun tentera yang berada untuk mengawal pergerakan. Tak ada lagi. Tidak sama sekali. Kami bebas as long as you social distance. Kita ada social distance. Masing-masing hanya memahami tanggungjawab diri sendiri lah macam tu Ya. Kita tanggungjawab diri sendiri. Okey, Puan Siti, mungkin boleh kongsikan juga kalau tidaklah berada di keadaan pandemik COVID-19 ini, bagaimana dengan rutin harian Puan Siti di sana? Sama, buat masa sekarang sekolah tutup, universiti tutup. So pagi and then pergi gym tutup. So
pagi pergi kerja, balik kami beriadah, pergi walking, lepas pergi kebun buat sayur-sayuran. Dari simple, and then kami akan mengaji online dengan kawan-kawan, and then kalau anak-anak anak-anak remaja yang tak sekolah akan sekarang kami ke shortage in face mask. Kami buat face mask, kami sedekah ke masjid dan mereka akan distribute to tempat-tempat yang memerlukan. And then di masjid juga kami ada duit zakat, kami akan cuba menolong orang-orang yang memerlukan seperti orang-orang tua-tua, macam something like that. Okey. Puan Siti, bagi mengakhiri kita punya video call hari ini, mungkin boleh sampaikan sedikit pesanan kepada keluarga Puan Siti yang masih berada di Malaysia, di Kuala Pilah, ya? Ya, di Kuala Pilah. Ya, silakan. Dan juga rakyat Malaysia pastinya. Saya ingin mengucapkan saya adik dan adik ipar saya bertugas sebagai poli di Bukit Aman. Mereka bekerja keras. Terima kasih kepada mereka. Jaga diri, take care. Dan kepada adik-adik saya di Melaka, boy, di Seremban, jaga diri. Dan kita sama-sama mendoakan. Amin, insya-Allah. Begitu juga dengan Puan Siti Zainun, jaga diri baik-baik di sana. InsyaAllah. Okey, terima kasih kerana sudi menghubungi kami di MHI. Assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam, bye. Okey, itu dia seorang rakan kita yang berasal dari Kuala Pilah tapi kini telah pun menetap di Texas, Amerika Syarikat. Puan Siti Zainun Muhammad Yunus berkongsi bagaimana keadaan ataupun pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di sana di Texas, Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, mereka juga tetap kekalkan social distancing ataupun penjarakan sosial itu. Apapun, kita mengharapkan yang terbaik buat rakyat Malaysia di mana sahaja anda berada dan juga mereka yang berada di Malaysia sendiri untuk kekal berada di rumah mengikuti pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang disarankan oleh kerajaan. InsyaAllah kejayaan juga bakal diraih untuk PKP fasa kedua ini. Okey, kita ingin berehat seketika. Pastinya kembali selepas ini, Eli Iskandar akan bersama dengan tetamu istimewa kami, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, untuk topik melestarikan ekonomi ketika krisis COVID-19. Rehat seketika di MHI. Keluarga Makcik Kiah dan COVID-19. Ini Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kiah yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Semasa tiba di lapangan terbang, Ayub telah diarahkan oleh pegawai kesihatan untuk terus kuarantin diri di rumah selama 14 hari sebagai langkah pencegahan COVID-19. Ayub mengabaikan arahan tersebut. Setibanya di rumah, Ayub memeluk anak dan isterinya, Rosnah. Selepas 2 hari, Ayub mula mengalami batuk. Ayub, kes indeks. Rosnah, jangkitan generasi pertama. Rosnah kemudian menjumpa ibunya, Makcik Kiah, untuk memberikan barangan yang dibeli oleh Ayub dari luar negara. Mereka berinteraksi dengan rapat, bersalaman dan bersentuhan. Makcik Kiah, jangkitan generasi kedua. 3 hari selepas itu, Gaya, iaitu jiran Makcik Kiah, datang melawat Makcik Kiah yang sedang demam. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersentuhan sambil menggosok-gosok mata dan hidung. Gaya, jangkitan generasi ketiga. Gaya kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan. Semasa di pasar, Gayah telah berjumpa dengan kawan baiknya, Siti. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersalaman. Siti merupakan seorang pengidap diabetes. Siti, jangkitan generasi keempat. Maka dalam situasi ini, keluarga Makcik Kiah tanpa sedar telah menjangkitkan COVID-19 kepada 4 generasi jangkitan, iaitu Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan juga Siti. COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Golongan warga emas
dan individu yang mempunyai penyakit kronik adalah lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan ini? Ini langkahnya. Kuarantin diri di rumah selama 14 hari selepas pulang dari luar negara. Jarakkan diri 1 meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh dan akhir sekali, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Bersama-sama, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baik, ini susulan daripada watak Mak Cikiah. Jadi ceritanya lebih daripada setakat menerima imbuhan ataupun suntikan kewangan daripada kerajaan, tetapi juga pergerakan Mak Cikiah itu apa yang boleh berlaku sehingga terus mengabaikan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Baik, kita kembali dalam Malaysia hari ini untuk bercerita lebih lanjut tentang bagaimana nak melestarikan ekonomi ketika krisis pandemik COVID-19 ini. Saya bersama dengan tamu istimewa kali pertama di Sri Pentas. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Ya, terima kasih sudi bersama kami. Alhamdulillah. Dalam kesibukan, terima kasih meluangkan masa bersama dengan kami. Secara umumlah sebagai permulaan ni, Datuk Seri antara menteri yang paling sibuk untuk mengendalikan situasi ini dari aspek ekonomi terutamanya. Melihat situasi pandemik ini dari perspektif ekonomi. Ya. Well, sebenarnya pastinya krisis kesihatan yang kita hadapi hari ini ada kesan kepada ekonomi negara. Namun kerajaan pada hari ini sedang bersungguh-sungguh bukan saja menangani krisis kesihatan akibat COVID-19, tetapi juga apa yang kita lihat hari ini, ekonomi amat terkesan di kalangan peniaga kecil, PKS dan setiap sektor dalam masyarakat. Maka perkara ini harus diimbangi bagaimana kita dapat membendung penularan COVID-19. Pada masa yang sama, kita juga harus meletakkan kesiapsiagaan masyarakat perniagaan dan pekerja kita untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi ini satu perimbangan yang saya kira sukar, tetapi perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Dengan perhatian yang diberikan untuk mengimbangi ini, satu tugas yang sangat sukar dan dimulakan dengan pengumuman pakej rancangan prihatin. Kemudian semalam Perdana Menteri mengumumkan lagi pakej rancangan prihatin tambahan untuk golongan SME atau PKS dan juga peniaga mikro. Jadi pengimbangan ini sejauh mana ia mampu untuk mula memberi rangsangan kepada pergerakan ekonomi? Sebab sebelum ini kita melihat lebih kepada individu ataupun orang awam yang menerima suntikan kewangan untuk survival. Jadi selepas ini, peringkat seterusnya ini bagaimana Datuk Seri melihat? Walaupun sebelum ini kerajaan memberikan perhatian kepada suntikan fiskal kepada rakyat yang berjumlah 25 bilion ringgit. Yeah. Kalau kita lihat kali ini kerajaan juga memberikan perhatian kepada golongan sektor M40, bukan saja B40. Kalau kita teliti bantuan prihatin nasional yang berjumlah 10 bilion itu, 4 juta isi rumah akan mendapat RM1,600 seorang. Satu keluarga lah. Yeah. Manakala 1.1 juta lagi, iaitu golongan M40, akan mendapat RM1,000 setiap keluarga. Yeah. Ini bermakna ada 5.1 juta isi rumah di Malaysia yang mewakili 70% daripada isi rumah dalam negara. Dan ini memberikan satu suntikan kepada permintaan domestik, di mana golongan ini termasuk pelajar yang juga mendapat bantuan 270 juta, pemandu taksi, e-hailing, pesara dan juga golongan yang memerlukan perhatian. Kesemua ini sebenarnya akan membantu PKS kita dalam sektor perkhidmatan. Jadi sebenarnya bantuan ini mewakili memberikan manfaat kepada semua pihak. Dalam konteks perniagaan, sudah tentulah golongan PKS ini
satu kumpulan yang amat penting kerana mereka menjadi tunjang utama dalam ekonomi Malaysia. Dan kalau kita lihat pada hari ini, sektor PKS ini menyumbang 70% kepada pekerjaan dan 3.38% kepada KDNK negara. Ini satu jumlah yang signifikan yang perlu diberikan perhatian kerana sekiranya 1% PKS gagal, kita akan menyaksikan kehilangan pekerjaan sejumlah 60,000 pekerja. Dan ianya memberikan kesan kepada ekonomi Malaysia penurunan sebanyak 0.6%. Sebab itulah kerajaan sekali lagi dalam pakej rancangan ekonomi prihatin tambahan ini memberikan perhatian kepada golongan SME ini secara serius. Kita juga harus mengambil maklum kerana dalam negara ini terdapat 907,000 SME yang berdaftar. Namun 77% daripada kumpulan ini adalah mikro, perusahaan yang kecil, dan 21% adalah perusahaan yang tingkat atas kecil. Maka kita telah meningkatkan peruntukan program bantuan upah ini, subsidi upah daripada 5.9 bilion ringgit kepada 13.8 bilion ringgit. Dan ini menjadikan satu jumlah yang amat besar untuk memberikan perhatian kepada segmen ataupun sektor PKS ini. Kerana hari ini mereka agak terancam memandangkan mereka tidak ada pendapatan, perniagaan mereka terpaksa dihentikan, tetapi kos-kos tetap seperti gaji, sewa, utility itu perlu dibayar. Maka kerajaan yang prihatin kepada rakyat dan masyarakat perniagaan, kita memberikan bantuan ataupun program upah ini supaya dapat memudahkan aliran tunai bagi PKS khususnya yang di peringkat mikro dan kecil, dan dalam tempoh PKP dan juga pasca PKP nanti kita mengharapkan mereka dapat meneruskan operasi perniagaan mereka pada masa yang sama menjamin pekerjaan bagi pekerja-pekerja kita. Baik. Sokongan untuk golongan PKS dan juga peniaga kecil ini telah pun diperlihatkan dalam pembentangan pakej rancangan ekonomi di peringkat awal terlebih dahulu. Dan kemudian adanya tambahan. Kenapa perlunya dibuat penilaian semula? Kenapa di awal itu tidak terus diberikan yang ideal, nilai yang ideal? Ya, semua langkah ini pun kita harus melihat kepada keupayaan fiskal negara. Kerana kita tidak mahu membebankan keuangan di peringkat persekutuan. Namun sebagai kerajaan yang peduli kepada masyarakat perniagaan, peniaga-peniaga kecil khususnya, kita membuka ruang untuk mendengar pandangan mereka. Dan daripada maklum balas yang kita terima, mereka menyatakan ada keperluan untuk kerajaan menyemak semula program subsidi upah ini kerana RM600 itu dikatakan terlalu kecil. Pada hari ini upah bagi pekerja tempatan agak tinggi, di antara RM1,800 sehingga RM3,500 seorang. Maka dengan subsidi RM600 ini mereka merasakan terlalu kecil dan akan membebankan aliran tunai bagi syarikat-syarikat berkenaan. Sebab itulah setelah mendengar pandangan mereka dan kita rasa ini satu pandangan yang baik yang harus dipertimbangkan, kerajaan semalam memutuskan untuk meningkatkan program ini kepada tambahan sebanyak 13.8 bilion ringgit, dan ini akan memberikan kelegaan kepada banyak peniaga-peniaga kecil di bawah sana, khususnya PKS kita. Ya. Adakah ini juga bersifat tunggu dan lihat kesannya dalam tempoh beberapa barangkali sebulan dua sebelum adanya penilaian semula, ataupun ini setakat ini yang boleh kerajaan berikan? Setakat ini kita merasakan bantuan ini sekurang-kurangnya dapat memudahkan aliran tunai syarikat-syarikat yang berkenaan, termasuk menjamin pekerja-pekerja tersebut terus dapat bekerja. Sebab itu antara program yang kita nyatakan semalam yang diumumkan oleh Perdana Menteri ialah
supaya ada perbincangan di antara majikan dengan pekerja untuk memberikan pilihan sama ada mereka boleh mengambil option cuti tanpa gaji ataupun menerima potongan gaji asalkan mereka dikekalkan pekerja-pekerja tersebut. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mahu melihat pekerja-pekerja kita dibuang dan hilang pendapatan. Bukan saja dalam tempoh PKP ini, tetapi yang lebih penting ialah bagaimana kita dapat menggilap potensi pekerja-pekerja kita selepas tempoh PKP. Jadi bagi kerajaan, kita merasakan bantuan yang berjumlah 260 bilion hari ini mewakili 18% daripada KDNK negara itu sekurang-kurangnya dapat menyediakan aliran tunai bagi syarikat-syarikat kecil yang ada pada hari ini. Kalau boleh saya nak tanya Datuk Sri dari atas kapasiti portfolio Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, situasi Malaysia ini dan hubung kaitnya dengan dunia yang turut merasai impak daripada pandemik ini, bagaimana kita mengendalikan sebab banyak sektor terencat ataupun terjejas, pelancongan, pembekalan dan sebagainya. Saya kira kita harus belajar daripada pengalaman yang amat sukar yang bukan sahaja dialami oleh Malaysia tetapi seluruh dunia. Sebab itu saya tekankan sebelum ini, apabila kita menyaksikan ada pertembungan di antara dua kuasa ekonomi dunia, kita jangan lemah semangat kerana bagi saya inilah peluang Malaysia untuk mengangkat negara kita supaya lebih kompetitif, mempunyai daya saing yang kuat, daya tahan dengan memastikan pasaran buruh kita ini antara pasaran buruh yang mahir, yang berketerampilan, yang dapat mendakap teknologi-teknologi baru. Kerana kalau kita lihat di kalangan negara-negara ASEAN sahaja, pasarannya sudah cukup besar. Kita ada 650 juta rakyat di kalangan negara-negara ASEAN. Mengapa tidak kita memperkukuhkan hubungan dan rantaian ekonomi di kalangan negara-negara ASEAN? Dan saya kira Malaysia sudah bersedia untuk meletakkan kedudukan Malaysia ini di tahap yang lebih baik di pandangan pasaran antarabangsa. Yang keduanya, saya kira kita tidak harus terlalu bergantung kepada pasaran global. Malaysia sebelum ini memang menerima banyak pelaburan luar ataupun FDI. Itu satu perkara yang baik dilakukan untuk mewujudkan pekerjaan dan membawa teknologi baru dalam Malaysia. Tetapi tumpuan hari ini kita juga harus memperkukuhkan domestic investment kerana kita mempunyai banyak bahan-bahan mentah yang boleh ditambah nilai sebelum kita ekspor ke pasaran di peringkat global. Jadi kapasiti itu harus bersedia daripada sekarang. Tenaga kerja kita mesti bersedia dengan teknologi-teknologi baru. Hari ini kita lihat bagaimana kita menghadapi sedikit kesukaran untuk menyalurkan bantuan kerana masalah data. Mengapa tidak kita menggunakan teknologi-teknologi baru untuk digitalize our data dan juga digitalize our economy supaya persaingan di masa depan itu kita dapat tangani dengan lebih bersedia untuk negara kita. Kita bercakap tentang revolusi industri 4.0 sebelumnya diwar-warkan oleh kerajaan, dan tadi juga seorang penanalisis menyebutkan tentang ini masa yang sesuai, blessing in disguise untuk kita mula menggerakkan teknologi digitalan ini. Jadi dalam kita melihat hikmah di sebalik kejadian pandemik ini, sejauh mana Datuk Sri melihat segala yang kita perolehi dari segi capaian data dan juga keperluan untuk memberi maklumat dan menyampaikan maklumat ini untuk mengawal selia situasi ini menggunakan teknologi sedia ada ini, boleh kita tingkatkan lagi? Ya, saya sering memberi contoh pertanian. Sektor pertanian sebenarnya satu sektor yang bagi saya penting untuk meningkatkan keupayaan ekonomi negara. Hari ini Malaysia mengimport produk-produk makanan terlalu besar. Pada tahun 2018 kita mengimport 51 bilion ringgit. Dan bahan makanan yang kita import ini sebahagian besarnya boleh kita dapati dalam negara kalau kita ada kapasiti
ataupun kita menggunakan teknologi-teknologi baru. Sebab itu sebelum ini pun ketika saya di Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, saya telah mencadangkan supaya pekebun-pekebun kita harus menerima hakikat mereka harus menggunakan pendekatan baru. Teknologi-teknologi ini pastinya dapat meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan efisiensi pekebun-pekebun kita, sama ada mereka petani ataupun nelayan, dan kita ada banyak teknologi seperti robot, automation, big data, AI yang sebenarnya bukanlah sukar untuk kita mendakap teknologi ini, khususnya di kalangan anak-anak muda. Sekarang ini kebanyakan mereka sudah meninggalkan kampung halaman kerana mencari pekerjaan di bandar. Saya yakin anak-anak muda ini lebih mudah untuk mendakap teknologi-teknologi baru. Dan sekiranya kita memberikan dukungan dan bantuan kepada petani-petani kita, saya percaya anak-anak muda ini boleh kekal di kampung halaman mereka untuk membangunkan tanah-tanah di kampung tersebut yang cukup subur dengan penggunaan teknologi-teknologi baru. Jadi sebenarnya kita ada potensi yang cukup besar kerana tenaga kerja kita, anak muda kita adalah antara yang mempunyai keupayaan untuk terlibat secara langsung dalam pendekatan baru ini. Okey, dan seboleh-bolehnya kita tidak mahu adanya kebergantungan yang terlalu berat kepada kuasa-kuasa besar. Jadi misal kata sekarang kita melihat dua situasi yang ekstrim, satu di negara China yang sudah memperlihatkan penurunan kes COVID dan nampak sudah positif. Manakala di Amerika Syarikat pula keadaan sebaliknya. Jadi bagaimana kita melihat situasi ini dan impaknya kepada Malaysia dari segi kawalan krisis ini? Saya kira rakyat Malaysia juga bersetuju. Kita bersyukur kerana pegawai-pegawai anggota perkhidmatan awam kita, khususnya dalam konteks ini Kementerian Kesihatan, adalah mereka yang cukup profesional dan bertanggungjawab untuk membantu negara dan rakyat menangani penularan pandemik ataupun COVID-19 ini. Dan saya kira masyarakat dunia hari ini telah mengiktiraf bahawa Malaysia mempunyai keupayaan untuk menangani wabak COVID-19 dan Malaysia telah dipilih antara negara yang akan menjalankan beberapa ujian untuk mencipta vaksin dalam menangani wabak ini. Dan saya kira ini satu pengiktirafan yang cukup membanggakan kita sebagai rakyat Malaysia, dan saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia yang berupaya memberikan satu khidmat yang baik. Yang keduanya, kita lihat perkhidmatan kesihatan negara juga antara yang terbaik pada hari ini. Walaupun sebelum ini kita meremehkan keupayaan kita sendiri, tapi hari ini terbukti Malaysia mempunyai perkhidmatan kesihatan antara yang terbaik dan dapat mengawal dan membendung penularan ini. Jadi ini antara contoh yang membuktikan apabila kita bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dengan satu tekad dan azam baru, dunia akan mengiktiraf, dan kita telah membuktikan dalam suasana yang getir ini. Ya, baik, akhir sekali Datuk Seri, pesanan kepada rakyat Malaysia dengan ada pakej rangsangan prihatin ini, bukan hanya untuk mengisi perut dan juga meletakkan makanan di atas meja, tetapi juga sebenarnya untuk merangsang ekonomi. Apa yang boleh diperkatakan dari segi segala suntikan dan juga insentif yang diberikan ini untuk merangsangkan ekonomi sebenarnya? Ya, saya menyeru kepada setiap rakyat Malaysia supaya mengambil iktibar daripada apa yang kita hadapi pada hari ini. Ini adalah satu suasana yang amat sukar dan getir yang tidak pernah berlaku dalam negara kita dan juga di peringkat dunia. Namun sekiranya kita mempunyai keazaman, kesungguhan dan tekun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita di mana peringkat sekalipun, insya-Allah kita dapat tanganinya secara bersama. Sama ada ianya seorang petani, sama ada seorang pemandu taksi, seorang guru, pesara, pegawai ataupun peniaga, kita harus bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan
penularan wabak COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik. Saya mengharapkan rakyat dapat mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam tempoh PKP ini, kerana hanya dengan duduk di rumah dan mematuhi arahan-arahan daripada Kementerian Kesihatan, kita dapat melihat dan dapat meredakan peningkatan kes. Dan nampaknya semalam buat kali pertama recovery case itu melebihi daripada kes baru. Dan ini satu perkembangan yang positif dan saya mendoakan agar kita dapat tangani ini dengan lebih baik dalam masa yang terdekat ini. Ya, mudah-mudahan. Datuk Seri, terima kasih banyak sudi bersama kami. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas bersama dengan kerajaan untuk menangani situasi ini dengan sebaik-baiknya. Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, bersama dengan kita dalam Malaysia hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kita berehat seketika selepas ini bersama dengan Anim untuk tetamu berikutnya, bercerita tentang penyelarasan dan permintaan antara permintaan dan penawaran, supply dan demand ketika situasi COVID-19 ini. Semuanya selepas ini dalam Malaysia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baik, 9:01 pagi, kembali kita di Malaysia hari ini untuk siaran 7 April hari Selasa, dan kepada anda semua, kali ini kita ingin kongsikan pula berkaitan dengan satu inisiatif yang telah pun dilakukan gabungan daripada Pegawai Perubatan dan juga Jurutera Malaysia yang telah pun melakukan inisiatif untuk projek Coronavirus Mobile Test Unit Malaysia, yang mana ini merupakan saringan bergerak ataupun mobile bergerak untuk saringan ujian bagi barisan hadapan untuk mengenal pasti COVID-19. Perhatian ini diberikan pada 29 Mac lalu, yang mana projek ini telah pun dibuat liputan di TV3 dan selepas itu pelbagai pihak telah pun datang untuk membantu. Untuk itu, kita ingin mengetahui perkembangannya bersama dengan Ketua Projek Coronavirus Combat, Tuan Nazri Hashim, yang kini berada di talian video call kita. Hello, Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam Anim. Terima kasih kerana menjemput kami bersama MHI di pagi ini. Ya, sama-sama. Okey Tuan, alang-alang kita bercerita tentang projek Combat COVID-19 ini, dan mungkin ada setengah daripada kita yang belum lagi mengetahui secara keseluruhannya bagaimana projek ini dilangsungkan. Silakan. Dia bermula dengan asas, iaitu bahawa permintaan dan juga pengeluaran tak akan seimbang. Jurang semakin luas. Dan bila jurang ini semakin luas, maka ia perlu dibantu. Sukarelawan perlu membantu untuk mengurangkan jurang ini supaya barisan hadapan sana percaya bahawa masih ada lagi yang sudi membantu mereka sekiranya jurang semakin luas. Demand tidak memenuhi supply. Ya. Okey, untuk kita lebih mengenal pasti ataupun mengetahui lebih dalam lagi tentang projek ini, mungkin Tuan Nazri boleh terangkan kepada kita dengan bahasa yang mungkin lebih mudah untuk difahami bagaimana ianya bergerak, kerana difahamkan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan projek ini agak menggunakan teknologi yang tinggi. Silakan. Ya, ni memang teknologi yang tinggi, tetapi ia bermula daripada cabaran seorang doktor, seorang pakar. Dia memohon kepada kami sekiranya kami boleh memenuhi permintaan supaya menyediakan tempat saringan yang lebih efektif, maksudnya dapat menggandakan jumlah saringan dalam sehari. Dan ini kami sahut dengan terdapat lebih kurang 100 jurutera aerospace di dalam itu. Dan di dalam grup chat, hanya di dalam grup chat yang saya bayar hanya dengan virtual cendoi, dan kami buat itu untuk menyampaikan hasrat doktor-doktor tadi.
Dan ini adalah ekosistem ni. Kami tak hanya buat satu projek dan apa yang kami buat adalah setakat ini ada 15 projek termasuk strategic project. Dan di sini kami cuba membantu secara ekosistem. Kami percaya sekiranya keperluan demand dan supply tadi untuk nak melaksanakannya, kami perlu menyediakan satu ekosistem, satu end-to-end keseluruhan. Barulah bantuan kami ini lebih tepat dan sampai kepada the end user. Okey, keadaan semasa bagaimana dengan pelaksanaannya dan juga mungkin terdapat kekangan-kekangan yang dihadapi kerana pada ketika ini agak sukar untuk menyiapkan segala projek seperti mana bukan keadaan pandemik. Mungkin Tuan Nazri boleh terangkan sedikit. Ya, dia bermula dengan seed funding. Kami memerlukan sedikit seed funding untuk nak membayar man hours dan juga material. Dan di masa keadaan MCO ini kami juga perlu bergerak dan pergerakan yang cepat dalam masa yang tepat supaya dapat menyelesaikan tugas-tugas ini. Terdapat kekangan-kekangan ini tetapi kami mendapat banyak bantuan daripada MIDA, kami mendapat bantuan daripada private donors yang bermurah hati. Jadi ini membantu sedikit sebanyak untuk grup ini untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara 24 jam. Tak berhenti. Sukarelawan terdiri daripada mereka yang meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak kerana menyiapkan projek ini demi membantu frontliners. Dan juga tak lupa syarikat-syarikat yang telah pun menyumbang untuk projek combat COVID-19 ni. Apa kata Tuan Nazri kepada mereka yang telah pun menjadi sukarelawan dalam membantu inisiatif ini? Silakan. Kami mengambil peluang work from home, advantage work from home. Kami hanya menggunakan chat room. Dalam chat room ini projek berjalan secara terus-menerus. Termasuklah pertembungan idea yang harus diselesaikan. Dan dalam masa yang sama, physical product itu mestilah ada dan kami perlu membuktikan apa yang kami buat itu memenuhi kehendak dan keperluan doktor di sana. Sekiranya doktor dan medical staff tidak boleh menggunakan alat-alat yang kami buat ini, maka kami gagal sebagai jurutera. Okey, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Tuan Nazri. Dan kita harapkan agar inisiatif ini dapat kejayaan dan juga tahniah syabas diucapkan kepada grup yang telah pun melakukan inisiatif combat COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih, Ani. Okey, Tuan Nazri Hashim merupakan Ketua Projek Coronavirus Combat COVID-19 ini yang telah pun melaksanakan projek Coronavirus Mobile Test Unit Malaysia bagi frontliners untuk mengenal pasti COVID-19. Kita harapkan yang terbaik dan terima kasih diucapkan kepada sukarelawan, begitu juga mereka yang telah pun menyumbang terhadap inisiatif ini. Okey, dan kami di sini sentiasa inginkan liputan yang terbaik, ingin membuat liputan yang terbaik untuk anda semua supaya bantuan dapat disalurkan dan juga inisiatif ini dapat sokongan yang baik daripada kita semua. Kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini kita ingin menghubungi seorang daripada pengarah Pusat Genius Kurnia, Profesor Madya Dr. Hasnah Toran, berkaitan dengan bulan ini merupakan bulan kesedaran autism. Segalanya selepas ini di MSI. Baik, seperti yang saya katakan tadi, bulan ini merupakan bulan kesedaran bagi anak-anak autism. Hari Kesedaran Autism Sedunia telah pun diisytiharkan pada 2 April setiap tahun. Jadi, dalam keadaan pandemik ini pastinya pelbagai individu ataupun setiap individu terkesan dengan keadaan ini. Dan terutama sekali mereka yang menjaga anak-anak autism ni bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Seterusnya, kita ingin bersama dengan pengarah Pusat Genius Kurnia, Profesor Madya Dr. Hasnah Toran. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, doktor, apa khabar? Sihat?
Alhamdulillah semakin bulat. Samalah di sini. Itu biasa kat rumah. Keadaan pandemik ni kita juga terkesan. Okey, doktor, hari ini kita nak cerita sedikit sebab tak sempat untuk kita bawakan kalau selalunya di Asia satu episod tentang autism, tapi keadaan ini tidak membenarkan kita melakukan. Bagaimanapun kita nak tahu juga pendapatan dan juga kajian untuk anak-anak autism untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pandemik COVID-19 ini. Mungkin doktor ada membuat sedikit kajian tentang itu. Mungkin boleh kongsikan di sini? Kajian belum ada lagi sebab pandemik inilah kali pertama dalam umur hidup kita kan. Tapi untuk anak-anak yang tipikal, anak-anak yang normal pun mempunyai masalah untuk berkurung sehingga berminggu-minggu kan. Apatah lagi anak-anak autism. Terutamanya yang ada hyperactivity ke. Ada juga dalam kalangan anak autism yang hyperaktif. Ada yang perlu sentiasa bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia rasa macam tak sihat. Jadi ibu bapa, saya nasihatkan janganlah terlalu fokus kepada nak masak-masak. Sebab kita tengok dekat social media tu kan, ibu-ibu terutamanya sibuk nak masak itu ini. Saya nasihatkan yang mana ada anak autism tu untuk janganlah fokus kepada masak-masak, tapi spend more time dengan anak. Boleh pasang video dekat YouTube, pasang video Hana dan menari dengan anak, main dengan anak. Banyak aktiviti yang kita boleh buat. Macam mana pun keadaannya mungkin tidak sama seperti mereka yang dapat berada di luar. Terutama sekali kepada anak-anak autism ni, tidak boleh kita kurungkan sangat mereka di rumah. Macam doktor katakan tadi, kalau biasa yang anak tipikal pun akan rasa bosan. Bagaimana nasihat kepada ibu bapa untuk sebab keadaan silakan. Kita aktivis untuk golongan autism ada berbincang dengan Polis Diraja Malaysia dan kita ada maklumkan kepada Polis Diraja Malaysia yang anak-anak autism ni kalau dia terlalu lama tak bergerak, terlalu lama terkurung, mungkin tantrum dia akan menjadi teruk, dia punya meltdown akan menjadi teruk. Dan alhamdulillah pihak Polis Diraja Malaysia ada panjangkan usul ini kepada Majlis Keselamatan Negara dan ada menteri sebutkan hari itu dalam press conference bahawa jika ibu bapa yang mempunyai anak autism tu, mereka kalau kata dah terlalu teruk, anak dah sampai mencederakan diri ataupun mencederakan abang adik, maka family itu seorang saja, sama ada ibu atau bapa, boleh bawa keluar, sama ada bersiar-siar naik kereta ke, ataupun bawa ke taman, tapi kena maintain social distancing, tidak ada tak boleh berdekatan dengan orang lain. Yang bolehlah bawa anak tu keluar untuk meredakan tantrum dia, tetapi jangan lupa bawa kad OKU, kerana jika ditahan polis, kalau kita tunjuk kad OKU mungkin pihak polis boleh faham keadaan anak kita, tetapi kalau kata keadaan tu kurang selamat, kita pun tak tahu kalau ada zon merah ke apa, dan kalau pihak polis minta kita pulang, kita perlu ikut perintah polis. Tapi sebelum anak sampai ke tahap itu kan, sebelum sampai mengamuk nak keluar cubalah tu. Kita. Sebab dah berminggu-minggu di sini, di dalam rumah. Jadi saya rasa ibu bapa tentu dah faham kerana anak, apa yang boleh menyebabkan dia rasa marah, apa yang boleh menyebabkan dia tak selesa, dan ibu bapa kena kreatif. Dan jika boleh Nim, saya nak share di sini, ibu bapa boleh pergi ke website Pusat Jenis Kurnia, iaitu www.iautism.y. Itu adalah website untuk kami dan situ ada banyak maklumat tentang autism. Mak bapak dalam masa lapang ini tak pergi ke pejabat, boleh gali ilmu. Kita ada video, kita ada YouTube, kita ada kursus dalam talian. Jadi yang mana yang belum tahu tentang website Pusat Jenis Kurnia, boleh saya ulang sekali lagi. www.iautism.my. Jadi dekat situ banyak sangat maklumat. Okey, yang penting ibu bapa kena kreatif kan sebelum anak-anak tu minta untuk keluar rumah. Okey, sebagai pengakhirannya, bagi
masyarakat yang tidak memahami tentang keadaan ini. Mungkin ada mereka yang mengatakan anak-anak autism ni kalau keluar lebih senang dijangkiti. Dan ibu bapa pula kena marah dengan masyarakat kerana kenapa benarkan anak-anak autism itu keluar padahal mereka tak tahu bagaimana keadaan di rumah. Tantrumnya itu hanya ibu bapa sahaja yang melayaninya. Nasihat daripada doktor sendiri kepada mereka, silakan. Sebenarnya salah faham masyarakat tentang autism tu memang dah lama sebab anak-anak yang ada autism ni dia tidak ada faktor fizikal. Maksudnya dengan mata kasar kita tak nampak autism dia kan. Jadi tak heranlah bila masyarakat salah faham. Jadi bila kita ada anak autism tu automatik kita menjadi advocate kepada autism. Memang kita tak boleh malu, kita tak boleh tebal muka. Kita memang kena sentiasa memaklumkan kepada masyarakat. Macam saya sendiri ada 2 anak autism, memang hidup saya dah jadi macam betul-betul dalam dunia autism. Jadi kita tak boleh marah bila masyarakat salah faham. Kita kena terus-terusan mendidik masyarakat dan dengan itu saya pun nak ucap terima kasih kepada pihak TV3 Saban tahun, setiap tahun bulan April tak lupakan kepada kami masyarakat yang ada anak autism sentiasa bekerjasama dengan kami untuk mendidik masyarakat tentang anak-anak kami. Ya, kami juga buat setakat yang mampu. Ya, terima kasih doktor. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia Profesor Madya Dr. Hasnah Toran, Pengarah Pusat Genius Kurnia. Assalamualaikum doktor, jaga diri. Ya. Terima kasih kerana sentiasa positif. Ya, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah. Okey, itu dia. Keadaan ataupun positif vibe yang diberikan oleh doktor itu adalah antara yang sangat dikagumi. Kerana dalam keadaan ini, cabaran bagi ibu bapa bukan sahaja anak-anak tipikal tetapi anak-anak yang autism itu sangatlah tinggi. Kan nak fikirkan tentang diri sendiri yang terkurung, apatah lagi anak-anak yang untuk memikirkan keadaan anak-anak autism. Selamat Hari Kesedaran Autism Sedunia bulan April ini. Semoga kita sentiasa sedar bahawa ada lagi individu yang lebih susah daripada kita. Okey, kita rehat seketika. Sebelum tu, dengarkan tazkirah daripada Ustaz Jafri Abu Bakar. Suami sebenarnya kena tolong isteri di rumah. Apa agaknya yang ingin dikongsikan? Saksikan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la suami jangan malu untuk mencuci pinggan ketika berada di rumah. Dia tidak akan menjatuhkan kemuliaan dan kehebatan seorang suami. Bahkan dia merupakan sunnah Nabi SAW. Demikian yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya oleh seorang sahabat Nabi bernama Al-Aswad, apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berada di rumah? Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa kana yakunu fi mihnati ahlihi, yakni khidmati ahlihi. Baginda Nabi SAW membantu berkhidmat menguruskan urusan keluarganya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, maka seorang suami patut mengambil tanggungjawab sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu meraihkan dan menunjukkan kemesraan kepada si isteri. Dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka bergaullah kamu dengan mereka secara yang baik. Surah An-Nisa ayat ke-19. Tuan-tuan, Allah, Nabi SAW, tuan-tuan, sebaik-baik manusia, kekasih Allah, tetapi dia sanggup untuk duduk di rumah dan melakukan urusan-urusan dalam rumah tangganya secara sendiri. Demikian yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha lagi. Bagaimana Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW itu seorang manusia biasa. Baginda Nabi SAW menjahit sendiri bajunya. Bajunya dijahit sendiri, subhanallah. Memperbaiki sendiri sandal, kasutnya dijahit sendiri, diperbaikinya sendiri. Dia memerah sendiri susunya daripada kambing-kambingnya, subhanallah. Dan dia melakukan sendiri perkara yang disukai oleh dan diingini olehnya. Hadis riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, tidak ada contoh dan teladan yang paling baik
melainkan baginda Nabi SAW. Dan marilah kita sempena dengan perintah kawalan pergerakan ini, kita meraihkan suasana bersama dengan keluarga, bantu-membantu, tolong-menolong dalam urusan rumah tangga kita, meringankan beban isteri kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah mengurniakan dalam keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah pagi ni untuk... Kalau anda nak tengok contoh, ada di sebelah saya, tak jauh. Apa Eli contohnya? Eli lakukan di rumah, membantu isteri. Membantu isteri, meringankan beban isteri dengan tidak mengganggu dia. Tepat sekali. Itu sumbangan yang besar ya sebagai seorang suami. Betul, kadang-kadang bila isteri masuk dapur, kalau boleh tak mau diganggu, walaupun niat suami tu baik kan, nak membantu betul, dan betul, sebagainya. itu tepat sekali. Dia jadi macam, alah tu tak boleh buat kerja tau. Betul, nanti kacau sistem tu diganggu. Jadi kita kena menghormati situasi. Tapi kalau boleh bantu ya, cuci pinggan dan sebagainya, bantulah ya dalam tempoh kita berada di rumah ni, manfaatkan dan buat kebaikan sebanyak mungkin. Betul, insya-Allah. Okey, seterusnya. Satu lagi kategori yang kita ingin meninjau bagaimana keadaan mereka, penggiat-penggiat seni, kebajikan mereka, adakah keadaan, yalah kalau kita tahu di media sosial terlalu banyak sangat cerita. Sangat banyak. Sangat banyak cerita. Terus bersama dengan Dato' Hans Isaac, pengerusi Finas yang kini berada di talian. Hello. Hello, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Datuk apa khabar? Selamat pagi. Harap semua sihat. Ya, kami sihat. Sihat. Harap Datuk sihat juga. Saya sihat, terima kasih. Ya. Datuk, semakin lama semakin hangat diperkatakan macam tak berhenti-henti. Kita pun tak tahu bila nak berhenti situasi ini. Ya. Pertukaran pendapat antara netizen dan juga golongan artis tentang situasi susulan pandemik COVID-19 ini dengan bantuan kerajaan dan sebagainya. Setakat ini apa yang boleh Datuk katakan? Saya tidak mahu berbincang tentang netizen dengan industri ya. Sebab saya rasa terpulang kepada sesiapa untuk ada komen. Kita ikut apa yang diberi oleh kerajaan dan Perdana Menteri, di mana di bawah kreatif industri kami, di bawah B40 ada kelayakan sebagai rakyat Malaysia. Dan kami ikut dan patuhi apa yang diberikan oleh kerajaan ya. Tetapi daripada segi Finas pula, agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kami harus menggunakan apa sedia ada di dalam Finas, dalam bajet tahunan ataupun RMK 11 kita untuk membantu. Dan juga menukar balik cadangan kita untuk RMK 12 punya bajet untuk adaptasikan balik kepada apa yang berlaku kepada industri kita dalam segi ekonomi dan bisnes kreatif industri kita. Usaha-usaha lain yang memastikan, sebab kalau mungkin bajet itu ada waktu sekarang ini tapi kita tak tahu penghujungnya sampai bila, Datuk. Jadi dari pihak Finas sendiri, bagaimana dengan usaha-usaha untuk mengekalkan bantuan-bantuan? Ya, silakan. Okey, untuk bantuan kami, sebenarnya kami melihat sekarang ramai membantu antara satu sama lain sekarang. Dan ini satu benda yang saya sebagai individu dan rakyat Malaysia agak bangga, sebab Malaysia bersatu dan membantu. Rakyat Malaysia mencuba untuk membantu semua antara satu sama lain. Ya, dan agensi dan NGO demikian. Tetapi bagi Finas, kami harus melihat juga apa akan berlaku selepas COVID-19 ni. Kita katakan post-COVID ya. Jika industri pawagam, pekerja-pekerja industri semua tidak ada kerja, tidak ada di ekonomi bisnes untuk kreatif industri kami, industri kami ada 30,000 lebih pekerja freelance dan mungkin sedikit, sebanyak mungkin 10% full-timers. Ya. Ini akan terjejas pekerjaan masa hadapan. So di Finas kami sekarang tengah melaksanakan satu dokumen atau paper untuk cadang kepada YB Menteri harap-harap hari Jumaat ni, bagaimana kita nak membantu industri post COVID ya, menggunakan RMK 12 kami, menggunakan syarat-syarat pawagam untuk membantu membantu filem-filem Malaysia juga ya. Juga keselamatan bila pergi ke pawagam. Benda-benda ni kita harus meneliti dan melihat secara sebab kita kena prihatin dengan apa masyarakat perlukan selepas COVID-19 ya. Satu yang saya nak share juga. Silakan. Dalam program pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, ramai dapat mendapat akaun 2 daripada KWSP mereka. Yang
saya sedih juga sebab industri kami adalah, dan ramai juga industri, bukan hanya industri kreatif, ada ramai freelancers. Ya. Bagi saya itu adalah satu yang saya daripada hari pertama jadi pengurusi Finas harap bahawa kerajaan akan membantu di mana freelancers juga boleh membayar secara sekarang buat masa sekarang on your own account ya. You nak bayar, bagi freelance you bayar. Tetapi saya harus kita tukar benda ni. Kalau berlaku COVID ni atau apa-apa di masa hadapan di Malaysia atau di dunia, adakah freelancers ni akan dibantu dengan KWSP mereka? So mungkin penerbit-penerbit atau full-timers dapat membayar KWSP pada sebab mereka memiliki syarikatnya, tapi freelancers ni macam mana? So kalau freelancers ada KWSP, mereka dapat bantu-bantu atau dapat menggunakan duit mereka juga untuk 6 atau 12 bulan yang dicadangkan oleh kerajaan. So these are the issues yang kita kena melihat balik. Satu lagi, bagaimana kita nak masukkan dana kita di Finas yang sedia ada untuk injek balik kepada industri untuk mereka mula bekerja balik. So katakan COVID dalam sebulan atau dua dah selesai, dan kami harap-harap benda ni akan tak ada lagi dalam dunia ni lah, dan tidak ada lagi kes dalam dunia ni, dan ini kita doakan, kita minta lah yang terbaik bagi dunia dan juga Malaysia dan rakyat Malaysia. Okey, terima kasih banyak-banyak. Silakan. So kita harus plan apa akan berlaku selepas ini. Betul. So ada di bahagian Finas yang berancang untuk apa yang kita nak buat sekarang untuk sebulan, 2 minggu atau 3 bulan ni, dan ada juga tim di Finas yang tengah rancang untuk apa yang akan berlaku selepas COVID-19. Ya, banyak perkara harus diperhatikan. Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian pandangan, dan kita harap yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak, harap semua selamat ya, dan kawan-kawan semua please stay at home. Ya, Datuk juga stay safe ya. Datuk Hans Isaac, pengurusi Finas yang berkongsi bagaimana dengan keadaan sebenarnya kan penggiat seni yang pastinya menjadi perhatian adalah selepas ini keadaan mereka untuk meningkatkan semula untuk berada di industri ini bukannya senang. Betul, ya. Terutama golongan freelance ni kan yang tidak tergolong dalam mana-mana syarikat dan sebagainya. Jadi kesedaran juga perlu, dan kita sama-sama jadi rakyat bertanggungjawab untuk membantu yang mana boleh lah ya. Okey, kita dah sampai penghujung dah, nampak ini kredit dah lalu tu. Kita jumpa hari esok. Betul, hari Rabu untuk siaran seterusnya Malaysia. Terima kasih kerana sentiasa menyokong kami. Stay home, stay safe. Jaga diri Malaysia. Ya, betul. Assalamualaikum. Bye.